Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setiausaha politik penyokong kerajaan akan tulis surat ke Parlimen dan akan minta ahli Parlimen Putrajaya Razi Jidin digantung dari Parlimen. Mereka tuduh Razi ini kurang hajar dan mereka nak Parlimen bertindak untuk menggantung dia dari Parlimen. Berapa lama tak tahulah. Gantung untuk satu sesi ke, gantung untuk 6 bulan ke, atau gantung untuk sampai tamat Parlimen 4 tahun lagi ke, tak tahulah. Tapi mereka nak tindakan diambil terhadap Razi Jidin, ahli Parlimen Putrajaya, kerana mereka kata Razi ini kurang hajar. Siapa mereka ni? Setiausaha politik ni, mereka bukan ahli Parlimen pun. They are not members of Parliament. So, apa benda mereka ni sibuk duduk campur tangan dalam urusan Parlimen? Nak tulis surat lah, nak suruh Razi Jidin ni digantung lah kerana kelakuan kurang hajar lah dan macam-macam lagi. Kelakuan kurang hajar ni dari dulu lagi. Dan yang teruk sekali, yang kurang hajar ialah pihak pembangkang yang hari ini sudah jadi kerajaan. Pakatan Harapan sekarang kerajaan. Tapi masa mereka pembangkang dulu, dahsyat. Ada satu masa dulu, Sami Velu bergaduh dengan Karpal Singh. Dua-dua dah meninggal lah. Karpal pun dah tak ada. Sami Velu pun tak ada. Tapi satu hari dulu mereka bergaduh dalam Parlimen sampai Karpal Singh ni, Sami Velu Menteri Kerajaan semasa tu, Sami Velu ajak Karpal Singh keluar Parlimen. Kalau berani, Sami Velu cabar, kalau berani, mari keluar Parlimen. Ajak bertumbuk dekat luar Parlimen. Sami Velu nak bertumbuk dengan masa tu Karpal Singh belum duduk dalam kerusi roda lagi. Dia belum dalam wheelchair lagi. So, Sami Velu sampai nak bertumbuk. Tapi dalam Parlimen tak boleh bertumbuk lah. Dia ajak keluar. Let's go outside. Kita keluar Parlimen. Kita selesai di luar Parlimen. Dan ada banyak lagi juga kes di mana pihak kerajaan ataupun pihak pembangkang mencabar, kalau berani kita keluar Parlimen, you repeat outside Parlimen. Ulang benda ni di luar Parlimen. Sebab dalam Parlimen, kalau you cakap apa sekalipun, mereka tak boleh ambil apa-apa tindakan. Dia ada apa yang dipanggil parliamentary privileges. Parliamentary privileges ni, you boleh cakap apa saja dalam Parlimen dan tindakan tak boleh diambil. Dia boleh tuduh awak macam-macam. Dia boleh kata awak ni pencuri lah, penyamun lah, awak ni kaki sapu bini orang lah, atau apa sekali, atau awak ni bapa rasuah, awak ni munafik. Dia boleh cakap apa saja dalam Parlimen. Tindakan tak boleh diambil unless speaker celah dan speaker kata, okey, saya gantung awak 2 hari, saya gantung awak 3 hari. Kalau awak tak berhenti bercakap, kalau awak teruskan, saya akan ambil tindakan. Lepas tu kita tak dengar cakap speaker. Speaker cakap duduk, kita tak duduk. Speaker cakap stop, kita tak stop. Speaker boleh ambil tindakan semasa itulah. Dan speaker kata, okey, awak digantung untuk the rest of the day. Maknanya, hari ni tak boleh dah duduk dalam Parlimen, kena mari balik besok. Ataupun 2 hari digantung ke whatever lah. Itu kuasa speaker. Itu kalau kita lawan speaker, tak dengar cakap speaker. Speaker kata berhenti, kita tak berhenti. Misalan lah. Tapi tindakan orang pihak luar lah, yang bukan ahli Parlimen, misalnya setiausaha politik yang nak hantar surat ke Parlimen, nak suruh Razi Jidin ni, ahli Parlimen Putrajaya digantung. Tak boleh. You bukan ahli Parlimen, you tak boleh campur tangan dalam urusan Parlimen. Itu kuasa speaker. Kalau dah speaker tak bertindak, kalau dah speaker tak menggantung ahli Parlimen tersebut atau halau keluar, tidak semesti menggantung, dah halau keluar for the rest of the day. Keluar, jangan balik hari ni, balik besok misalnya. So, tapi untuk orang luar ni, orang bukan ahli Parlimen ni, tak ada dalam prosedur untuk mereka nak campur tangan. Tapi kalau nak kira kelakuan kurang hajar ni biasa.
ahli parlimen memang semua kurang ajar. Kebiasaannya, kebanyakan ahli parlimen memang kurang ajar sebab dia orang ni, walaupun dia orang pergi universiti ke, dia orang ada pengajian tinggi ke kan, tapi they all brought up in a very kampung punya manner, baik Cina ke, India ke, Melayu ke. Banyak ni boleh dikatakan kelakuan ni very low class punya kelakuan. Kalau kata paria, takut orang marah pula guna perkataan paria. Tapi ringkas cerita, banyak dari ahli parlimen memang kelakuan macam paria. Itu sudah maknanya kita sudah tahulah. Tengok cara. Dan bukan di sini saja. Di negara lain pun, di Timur Tengah, di Taiwan, di Korea. Sama. Dia orang sampai buka kasut, tampar dengan kasut pun ada. They take off their shoes. They slap your face with the shoes and apa semua. Berlaku di merata dunia lah benda ni. Ahli parlimen ni, walaupun mereka ahli parlimen, tidak semesti kelakuan mereka ni ada kelas. Kebanyakan ahli parlimen very low class, kelas yang rendah. Kadang-kadang kita pergi kampung dekat Terengganu, Kelantan tu, kampung nelayan tu, dia orang, dia better behave lah. Even farmers and fishermen in the kampung tu, kalau pergi kat Ceruk, Ulu Terengganu ke, Ulu Kelantan ke, kita berjumpa dengan orang kampung, atau kita pergi kampung nelayan dekat Terengganu, Kelantan, kelakuan dia orang tu lagi baik tau. Walaupun dia orang nelayan ke, petani ke, orang Melayu di kampung tu, dia better behave than yang kononnya orang yang terpelajar, orang yang pergi universiti sekarang jadi ahli parlimen. Bukan semesti kelakuan dia orang tu bagus. Very low class actually, this ahli parlimen banyak. Anyhow, isu bergaduh dalam parlimen ni biasa, especially di parlimen Malaysia ni. Samalah Korea, Taiwan ke, Hong Kong ke, di tempat-tempat di mana kelas rendah, very low class people kan. So, ahli parlimen ni banyak very low class actually. Very low class people yang masuk parlimen ni. Sebab dia orang ahli politik. Tidak semesti ahli politik ni they are well behaved. Tak ada. Kelakuan ahli politik, baik UMNO ke, PKR ke, even di kalangan PAS pun, tapi ramai yang kalangan PAS yang kurang ajar tu dah keluar, dah masuk amanah. Orang macam Mak Sabu lah dan sebagainya. A lot of them are now in amanah. Nasib baik juga. Kalau tidak, dia masih duduk dalam PAS. Maknanya PAS pun banyak kelas rendah nanti. Ahli parlimen kelas rendah. So at least PAS ni, yang kelas rendah ni, low class yang paria ni, dah banyak keluar PAS. Dan dia orang masuk amanah. So, not so bad lah. Tapi maknanya semua parti ada yang low class punya ahli parlimen. Dan boleh katakan lebih pada separuh. Kalau kita ambil 222 ahli parlimen tu, lebih dari 100 tu kelas rendah, very low class. So yang bergaduh, shouting and screaming, biasalah tu. Ada seorang tu, Ulu Langat, tak tahu apa, kalau tak salah saya tu. Oi, dia tu, kalau nak kira yang, pork seller tu, orang yang jual babi dekat pasar pun tak teruk macam dia. Even orang jual babi pun, a bit better behave lah. Dan yang kita ambil yang macam beberapa ahli parlimen UMNO tu kita tengok tu. They even worse behave than pork seller lah kalau nak kira. Kita tak boleh anggap yang pork seller ni kerana dia jual babi ni dia orang low class. Tak ada. Ada juga orang jual babi ni well behave. Tidaklah makna kurang ajar macam yang some of the UMNO ahli parlimen tu lagi teruk. So this is the issue sekarang. The problem is bukan Razi Jidin. The problem is memang tabiat ahli parlimen ni kelakuan mereka kelas rendah. Paria punya kelakuan. And this is the problem. Sebab kita tak berjaga masa kita pilih calon untuk bertanding pilihan raya. Kita tak pilih betul-betul. Kerana mereka pandai menjerit. Kerana mereka pandai bercakap, kita pilih dia bertanding. Bila dia menang, dia jadi ahli parlimen. Dan kita tengok parlimen Malaysia ni jadi macam zoo, macam monyet dengan beruk, berbahas. This is the problem. Anyhow, the issue is Razi Jidin ni dia cakap apa tu, kalau speaker nak stop boleh stop. Maknanya speaker, Johari Abdul tu, he could have said, okay, stop, berhenti. And suruh Razi Jidin duduk. Tapi dah benda ni dah both side.
Anwar pun kelakuan tak betul gak. Perdana Menteri hari tu dia pergi tuduh Razi Jidin ni rasuah lah, terlibat dengan ni corruption lah. Apa sebab dia pergi buat? Sebab Razi Jidin ni belum lagi disiasat, belum lagi ditangkap. Bukanlah kata Razi Jidin ni ditangkap dan di-charge ke, ataupun kertas siasatan dibuka terhadap Razi Jidin. Tak ada. SPRM pun tak umum yang diorang sedang siasat Razi Jidin ni tentang kes rasuah. Diorang umum selepas tu. Bila dah habis baru diorang dah umum. Sebelum tu tak ada. Jadi tak ada basis lah. Tidak ada asas Anwar Ibrahim tuduh Razi ni rasuah. Sebab apa you tuduh dia rasuah? Apa sebab ada kes ke? Tak ada. So on what basis yang you kata Razi Jidin ni rasuah? On what basis? You sebagai Perdana Menteri sepatutnya you have to be above. You sepatut atas dari semua ahli parlimen biasa. Kalau ahli parlimen biasa ni kelakuan macam paria, tak apa, jangan you ni Perdana Menteri. Tapi dah Anwar pun kelakuan dia very low class punya behavior. So of course Razi Jidin mengamuk lah. What basis you kata saya rasuah? Dan Anwar kata sebab saya yakin, I'm confident you ni rasuah. Takkanlah based on that alone. Kalau you nak kata you confident, macam-macam you boleh kata. What happen kalau you kata saya confident Jesus bukan anak Tuhan? I mean you confident sebab you orang Islam. Memanglah orang Islam ni you percaya Nabi Isa ni bukan anak Tuhan, tapi tak bolehlah you pergi cabar dalam parlimen. Saya confident, saya yakin. Marahlah orang Kristian. So you cannot do that. You cannot, you tak bolehlah bercakap macam tu dalam parlimen walaupun you yakin. Sebab ini akan membuat orang lain sakit hati. Nanti timbul pula isu 3R. So you have to be careful what you say. Kerana you yakin is not enough. So Anwar pula kata dia yakin yang Razi ni rasuah. Yang Razi ni melakukan jenayah rasuah. So bila you cakap macam tu, mengamuklah kawan kita. Dia kata, okey, saya pun yakin awak ni pelewat. Saya yakin. So dia repeat, saya yakin, saya yakin. You marah pula. And then now nak ambil tindakan. Tapi masa you cakap you yakin, it's okay. Saya yakin awak ni rasuah. Saya yakin awak ni pencuri. I'm confident, saya yakin. Banyak benda kita yakin, tapi tak boleh kita sebut. Especially bab undang-undang, bab ini agama. Kalau bab agama ni, you yakin sesuatu, you tak boleh sebut dalam parlimen. Kerana you yakin, you sebut. Jadi orang lain sakit hati sebab mereka yakin sebaliknya. They are confident of the opposite of what you say. So tak bolehlah pakai sebut saja dalam parlimen. So Anwar ni pun provoke. Anwar ni cari pasal. Yang dia pergi kata yakin kawan kita ni rasuah, kawan kita ni terlibat dengan jenayah, apa semua. So dia retaliate lah. Okey, kalau awak cakap kerana awak yakin. Awak yakin sebab tu awak cakap. Saya pun yakin dan saya pun akan cakap sebab saya yakin. Marah pula bila dia kata saya yakin awak pelewat. Tapi keyakinan Razi tu berasas. Keyakinan Anwar tidak berasas. Anwar yakin kerana apa? Ada ke siasatan? Ada ke pengumuman? Ada ke Razi ni ditangkap dan di-charge dalam mahkamah? Tak ada. Nothing of that. So awak yakin. Sebab apa awak yakin? Sebab awak dapat maklumat. Maklumat dalam. Sebab awak Perdana Menteri, you got inside information. Tapi inside information tentang satu jenayah yang sedang disiasat, tak boleh awak bangkit dalam parlimen. That one is an investigation under OSA tahu. Investigation, Official Secret Act. Bermaknanya Anwar dengan dia berkata dia yakin Razi Jidin ni terlibat rasuah, dia telah melanggar undang-undang OSA. Anwar committed a crime. So Anwar ni bangkit dalam parlimen, dia bangun, dia pergi kata saya yakin awak terlibat rasuah. Itu sudah satu jenayah yang dilakukan oleh Perdana Menteri. So kawan kita pula bangun kata, okey, kalau awak cakap kerana awak yakin. Jadi awak tuduh saya ni rasuah kerana awak yakin. Saya pun yakin. Saya yakin awak pelewat. Tapi
yang Razi Jidin cakap dia yakin ni ada asas. Sebab memang Anwar telah didapati bersalah oleh mahkamah. Anwar was found guilty by the court and then dia appeal dia ditolak. Dia pergi ke Mahkamah Persekutuan Federal Court sekali lagi dan sekali lagi ditolak. So 2 kali Anwar appeal, 2 kali ditolak. Bermaknanya mahkamah kata Anwar bersalah. So, keyakinan Razi ni berasas kepada keputusan mahkamah. Nothing wrong. Apa yang Razi cakap tak bersalah. Betul. Tapi dia kata dia dapat pengampunan. Pengampunan diberi kepada orang bersalah. Kalau Anwar dapat pengampunan, bermaknanya Anwar bersalah. Orang tak bersalah perlu apa kita ampun. Kita ampun orang bersalah. So, dengan pengampunan Anwar tu, confirm Anwar bersalah. So, apa yang Razi cakap tu, Ahli Parlimen Putrajaya cakap tu, memang betul benar. Apa yang Anwar cakap tu, tidak betul. Sebab walaupun Anwar mungkin ada maklumat dalaman, tapi oleh kerana siasatan masih berjalan, this information is protected under OSA. So, Anwar actually lakukan satu jenayah. So, anyway, ringkas cerita, tindakan setiausaha politik kerajaan untuk meminta Parlimen menggantung Razi Jidin tu tidak berasas. You ni political secretary, setiausaha politik. Setiausaha politik ni bukan ahli Parlimen. You hanya setiausaha politik. Ini lantikan di luar Parlimen. You bukan maknanya dipilih oleh pengundi. So, you just shut up and stay out. Jangan masuk campur urusan Parlimen. Walaupun you setiausaha politik sekalipun. So, what? Setiausaha politik is bukan satu lantikan melalui pilihan raya atau lantikan Parlimen. You are not in a parliamentary committee ke whatever. So, dia apa sajalah setiausaha politik dia. Jangan cakap banyak. Jadi, dalam ahli Parlimen ni kelakuan macam monyet dan beruk. Setiausaha politik pun dah join the zoo. Join the zoo dan kelakuan ni macam monyet dan beruk juga. Because you have no authority, you have no power. Dan Razi Jidin ada parliamentary privileges. Dan dia cakap ni berdasar kepada keputusan mahkamah. Mahkamah yang cakap Anwar pelewat. Razi Jidin yakin kerana mahkamah bercakap. And Anwar ni kononnya yakin Razi Jidin ni terlibat rasuah berdasar kepada apa? Bukti apa? So, Anwar actually bersalah. Razi Jidin ni, dia punya respon tu betul. Walaupun respon dia kasar, so what? So what? Kalau dia kasar kurang hajar, so what? Sebagai ahli Parlimen, saya nak kurang hajar, saya nak kata apa sekalipun, saya nak cakap kasar. Kalau saya nak cakap kepala bapa engkau, itu suka saya lah. Kalau speaker kata tarik balik, dan saya tak tarik balik, dan speaker kata kalau awak tak tarik balik, saya akan halau awak keluar dari Parlimen. Itu di antara saya dengan speaker. Kalau speaker kata tarik balik, saya kata saya tak mau tarik balik. Speaker kata kalau tak mau tarik balik, saya halau awak keluar. Halau lah kepala bapa engkau, saya peduli apa. Itu di antara ahli Parlimen dan speaker. Orang lain jangan masuk campur lah. Terutama sekali setiausaha politik ni, political secretary kepada orang kerajaan. You stay out, don't campur tangan. And you just do your stupid job which you are appointed to do is membantu kerajaan. Sebab kerajaan ni sekarang image dah teruk. Orang ramai dah benci kerajaan. Anwar Ibrahim, Perdana Menteri yang ke-10 now, is the most hated Prime Minister in history. So, pergilah buat kerja awak untuk nak membantu memperbaiki image Anwar Ibrahim yang telah rosak teruk dalam sejarah Malaysia. Assalamualaikum. Salam sejahtera.